Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tuan-tuan, puan-puan. Tahniah kerana anda telah bersedia untuk mula mempelajari berkenaan dengan asas-asas pelaburan saham. Saya yakin anda semua berada di sini sebab anda masih lagi keliru ataupun masih lagi baru di dalam pelaburan saham. Mungkin tak pernah dengar pun lagi berkenaan dengan pelaburan saham. Jadi pada hari ini insya-Allah saya akan membuat video ni, kita akan jalankan sesi secara video ini untuk memperkenalkan anda kepada pelaburan saham. Asas-asas pelaburan saham patuh syariah, itu yang lebih tepatnya. Jadi selamat datang sekali lagi kepada semua. Terima kasih dan tahniah kerana berjaya menghadirkan diri. Untuk pengetahuan, kita akan buat video ini di dalam dua bahagian, dua part. Jadi part yang pertama ini adalah berkenaan dengan latar belakang dan asas-asas pelaburan saham. Jadi sekiranya anda merasakan bahawa anda sesuai untuk meneruskan berkenaan dengan pembelajaran asas pelaburan saham ini, anda boleh teruskan ke bahagian yang kedua, di mana saya akan lebih menceritakan berkenaan dengan detail teknik-teknik asas untuk kita membuat pelaburan, macam mana nak cari counter dan macam mana nak membuat pelaburan dan sebagainya. Jadi kita sediakan video ini secara percuma. Jadi kalau anda mendapat video ini dikenakan bayaran, minta balik duit dengan orang tersebut. Sebab saya sediakan video ini secara percuma, tuan-tuan. Disebabkan atas kesedaran dan tanggungjawab kerana ramainya orang terkesan disebabkan oleh lockdown dan PKP. Jadi saya dengan pengalaman yang ada di dalam industri stockbroking dan juga pasaran saham ni, sebelum saya mula dulu, saya telah habis ribuan ringgit, puluhan ribu bahkan, untuk menghadiri beberapa kelas-kelas awal, kelas-kelas pengenalan dan sebagainya, sebelumlah masuk kelas-kelas teknik, advance dan seterusnya. Jadi saya rasakan bahawa tidak adil sekiranya kalau kita adakan program-program berbayar buat masa ini, sebab tujuan untuk kita buat video ini pun hanyalah untuk pengenalan. Saya dulu datang pengenalan saja, tuan-tuan. Sehari, 2 hari punya kelas, bayar beribu-ribu ringgit dan akhirnya kita masih lagi kurang faham ataupun rasanya agak berat untuk kita berbelanja sebanyak tu hanya untuk mengetahui berkenaan dengan asas pelaburan saham. Jadi hari ini saya sediakan video ini secara percuma kepada tuan-tuan. Cuma mungkin saya ingin minta sedikit bantuan, kalau boleh sebarkan juga video ini untuk seramai mungkin yang boleh mendapat manfaat. Jadi kalau tuan-tuan dah selesai part 1 ni nanti, kalau rasa-rasa tak sesuai, rasa mungkin pelaburan saham ni bukan untuk anda, at least kurang-kurangnya anda hanya spend 1 jam. Bukan macam saya dulu sampai 3 hari duduk, akhirnya saya rasakan, saya masih lagi belum bersedia. Jadi kalau anda rasa dah bersedia, anda boleh teruskan dengan part yang kedua nanti, insya-Allah. Okey, jadi saya ada beberapa slide dekat sini. Tidak ada masalah kalau anda nak share slide saya ni dengan orang lain dan sebagainya. Cuma adalah dilarang gunakan slide ini untuk tujuan reproduction ataupun anda pula buat kelas dan sebagainya guna slide saya. Maka itu tidak adil lah saya rasa. Okey. Jadi saya akan gunakan slide untuk tuan-tuan mudah mengikuti program kita ataupun kelas asas kita ni. Video asas pelaburan saham bahagian 1. Jadi saya mulakan dahulu dengan background saya. Jadi amat penting untuk tuan-tuan mengenali siapa speaker. Sekarang ni dah terlalu ramai orang yang membuat kelas-kelas saham, pengenalan saham ke kelas advance dan sebagainya. Dan terima kasih kepada Suruhanjaya Security, sebuah badan yang mengawal selia individu ataupun kumpulan yang menjalankan kelas-kelas saham. Jadi kami ini sebagai remiser, sebagai pemegang lesen, mendapat lesen daripada Suruhanjaya Security Malaysia. Jadi ke atasnya adalah nombor lesen saya, tuan-tuan boleh cek. Even kalau tuan-tuan hanya Google nama saya, Izrul bin Zainal Abidin, tuan-tuan akan nampak dekat Google tu saya punya nombor lesen dan sebagainya. Jadi sebelum tuan-tuan mulalah, especially kepada yang memang betul-betul baru dalam pelaburan saham ni, tak tahu siapa pula lah yang bagi ceramah ni, siapa pula yang ajar teknik dan sebagainya. Jadi dapatkan lesen berdaftar dia. Tanya dulu, adakah anda seorang remiser? Kalau remiser, apa nombor lesen? Ataupun adakah anda seorang dealer? Ataupun anda seorang fund manager? Minta nombor lesen dia. Okey. Jadi itu satu perkara yang sangat penting. So saya akan ceritakan sedikit berkenaan dengan latar belakang saya
di dalam penglibatan saya di dalam capital market ataupun di dalam pasaran saham. Saya punya pengalaman yang dulu-dulu di dalam bidang private dulu, tak perlu ceritalah. Jadi yang pertama, saya merupakan penerima anugerah Bursa Malaysia Top Remiser Award pada 2018. Ini bersama gambar dengan Datuk Seri Tajuddin Atan, CEO Bursa Malaysia tahun 2018. Okey. Jadi saya penerima anugerah tersebut pada tahun 2018 ni. Terima kasih kepada klien-klien saya pada waktu itu dan waktu sekarang kerana terus memberikan support kepada saya. Jadi yang kedua, saya merupakan pemegang rekod Malaysia Book of Record Holder untuk longest non-stop live broadcasting share market seminar by an individual. Saya menjalankan kelas macam ni selama 24 jam tanpa henti pada 1 April 2021. 1 April 2021 pukul 9 pagi kelas tu bermula, saya habis keesokan harinya pukul 10 pagi selama 25 jam. Dalam tempoh 25 jam tu saya break 1 jam, maka program tersebut adalah 24 jam tanpa hentilah sebenarnya. Jadi ini juga suatu program tu kita ada beberapa ratus orang, tapi yang berjaya mengikuti program saya tu selama 24 jam tanpa henti adalah seramai 34 orang, dan time to time memang saya dan juga Malaysia Book of Record punya officer identify ada orang ke tak kan. So dia sebagai satu pengiktirafan kepada saya. Jadi ini dua pengiktirafan terbesar saya di dalam pelaburan saham. Jadi tuan-tuan sebenarnya hari ini mendapat maklumat ataupun mengikuti program ini daripada seorang yang qualified lah, senang cerita. Okay, saya juga merupakan Naib Presiden Persatuan Remiser Bumi Putra ataupun nama singkatannya Pribumi. Ini bukan Pribumi parti politik. Persatuan kami dah wujud lama dulu dah daripada sebelum parti politik dengan nama yang sama. Okay, kemudian seterusnya, saya merupakan International Speaker in Technical Analysis di IFTA Conference 2018. IFTA ni adalah International Federation of Technical Analysts. Kesemua pakar-pakar technical analysis di dalam dunia berkumpul. Waktu tu kita adakan program di Malaysia dan saya dilantik menjadi salah seorang speaker untuk menceritakan berkenaan dengan market cycle mengikut peredaran hijrah kalender. Itu sangat-sangat kategori yang paling tinggilah sebenarnya kan. Kita tak ceritalah dekat program yang macam ni. Cuma nak menceritakan bahawanya saya diiktiraf di peringkat antarabangsa. Jadi semua remiser ataupun siapa-siapa technical analyst yang tuan-tuan ada nampak nama belakang dia MSTA, CFTE dan sebagainya, itu adalah title yang diberikan oleh badan antarabangsa iaitu IFTA dan juga STA, Society of Technical Analysts. Jadi saya merupakan seorang speaker international untuk persatuan ini pada 2018. Seterusnya, saya juga merupakan host rancangan TV ya tuan-tuan, host rancangan Nadi Equity di bernama News Channel. Tahun 2020 2019 lebih kurang macam itulah, saya pun dah lupa, untuk musim kedua. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok rakaman Nadi Equity ni, tuan-tuan boleh search dia nama saya dekat YouTube. Tuan-tuan akan nampak nama saya ada 13 episod dekat situ. So tak cerita panjang lah tu kan. Kemudian yang terakhir adalah pengarah Malaysian Association of Technical Analysts, MATA. Jadi MATA ni adalah pertubuhan technical analysis di Malaysia yang bernaung di bawah IFTA. Yang poin nombor 3 tadi tu kan. Jadi kalau siapa yang claim mereka ni adalah pengamal technical analysis, kami boleh verify betul ke tak diorang ni adalah ahli MATA yang certified bahawa mereka layak untuk bercerita berkenaan dengan technical analysis. Okey, kenapa saya cerita background saya? Supaya penting untuk tuan-tuan tahu bahawa hari ini tuan-tuan mendapat ilmu ni daripada seorang yang certified. Mungkin ada kesilapan sana dan sini, itu adalah di atas kekhilafan saya lah. Walaupun saya dah certified, mungkin ada saya tersilap, saya mohon maaf siap-siap. Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan tahu bahawa saya bukan memandai-mandai saja ajar tuan-tuan ataupun membuat perkongsian. Saya telah berkongsi ilmu ini dengan lebih 10,000 orang tuan-tuan. Tuan-tuan boleh cek di dalam Facebook page saya dan tengok gambar-gambar dengan kumpulan-kumpulan yang saya pernah share ataupun membuat perbentangan lah sebelum ini.
Okey, so tuan-tuan boleh pergi ke Facebook page saya dekat bawah ni, Izrul Zainal Abidin. Kemudian sekiranya untuk permulaan, kalau ingin membuka akaun CDS, apa tu akaun CDS, kita akan cerita kejap lagi sedikit. Tuan-tuan boleh tengok dekat link bawah ni. Dan untuk ni, logo Malaysia Book of Record ni, disebabkan apa-apa program yang menggunakan nama saya layak untuk menggunakan logo The Malaysia Book of Record sebagai salah seorang pemegang rekod. Okey, itu background saya. Jadi kita akan mulakan. Sebelum nak mula dengan pelaburan saham, kita nak identify dahulu sebagai orang awam. Apakah jenis-jenis pelaburan yang ada di sekeliling kita ni yang orang mungkin dah biasa dengar. Kita fokuskan pelaburan di Malaysia. Okey, yang pertama, saya yakin tuan-tuan semua biasa dengar nama-nama agensi ini untuk kita meletakkan duit dan macam mana mereka sebenarnya mengembangkan duit kita. Tuan-tuan tiap-tiap tahun dapat dividen kan? Macam mana mereka wujudkan dividen untuk beri kepada tuan-tuan. Jadi ini adalah antara avenue ataupun tempat-tempat yang orang biasa letakkan duit. Contoh, sekiranya tuan-tuan ada RM10,000, tuan-tuan letak duit tuan-tuan di ASB, Amanah Saham Bumi Putra. Selama setahun, tuan-tuan akan mendapat pulangan dividen yang akan diumumkan pada bulan Januari lah biasanya. Kalau ASB 1 bulan Januari. Kalau ASB 2, ini buku ASB, kalau ASB 2 bulan 3, bulan Mac. Jadi mereka akan umumkan dividen contohnya 5%. Jadi untuk tahun kewangan yang lepas, contohnya macam ni tahun 2021, Januari diumumkan pulangan dividen ASB sebanyak 5%. Contohlah kan, kalau 5% dengan modal RM10,000, maka tuan-tuan akan mendapat RM500. Okey, RM500 akan masuk ke dalam akaun tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan simpan lagi selama setahun, tahun depan diumumkan lagi 5%, maka tuan-tuan akan dapat lagi 500. Sebenarnya lebih sikitlah sebab dia ada compounding, nama dia. Compounding. Compound interest. Jadi tahun kedua tu modal akan jadi tambah lebih banyak lagi. Lebih banyak maka dia akan ada compounding. Jadi itu 5%. Kita letakkan sebagai di satu tempat yang mendapat pulangan secara pasif. Yang paling kurang risiko. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak cari dekat mana kita nak melabur ni kan, manalah tuan-tuan mungkin peneroka Felda ataupun penerima bantuan ataupun menerima duit daripada inheritance ataupun daripada wasiat ke dan sebagainya, ataupun gali-gali dekat belakang rumah jumpa emas ketul, dapat duit segedebuk tu kan, nak buat apa? Kat mana kita nak simpan? Jadi dekat tempat yang paling selamat, paling kurang risiko adalah di ASB dan juga ni tabung haji. Jadi tabung haji ini kalau budak-budak lu zaman-zaman saya dulu kita adalah tabung yang berbentuk tabung haji ni, sekarang dah tak ada dah. Tapi ini bangunan real dia dekat Jalan Tun Razak. Tuan-tuan boleh simpan sebagai simpanan untuk menunaikan haji. Alhamdulillah saya dah selamat menunaikan haji 2 tahun lepas dengan simpanan di tabung haji. So tabung haji memainkan peranan yang baik. Walau bagaimanapun, tabung haji telah mengurangkan risiko mereka di dalam pelaburan dengan tidak lagi bergiat aktif di dalam pelaburan saham. Jadi macam ni, bila tuan-tuan letakkan duit di dalam ASB, di dalam tabung haji yang dulu, macam mana dia generate pulangan untuk memberikan dividen kepada tuan-tuan. Katakan duit RM10,000 tuan-tuan ni, sebahagian besarnya akan diletakkan di dalam money market ataupun di dalam pasaran saham. Kerana pasaran saham akan memberikan pulangan yang lebih tinggi untuk dia mendapat keuntungan dan bagi balik dividen kepada tuan-tuan. Bagi balik pulangan kepada tuan-tuan dalam bentuk dividen. Okey, faham? Contohnya RM10,000 tadi kan. Dia ambil RM10,000, dia beli saham Tenaga Nasional contohnya. Saham Tenaga Nasional naik sebanyak berapa persen lah, katakan 5% ataupun 10%. Dia ambil sebahagian lagi, beli dekat saham-saham syarikat yang lebih tinggi pulangannya contohnya. Jadi dia kumpul pulangan dia daripada pegangan saham ni.
Totalnya, jumlahnya katakan mereka mendapat pulangan pada tahun tersebut 20% lah contohnya, 20%. Duit tuan tu ada 10,000, duit saya mungkin 10,000 dalam tu, duit orang lain 10,000. Jadi dia ada satu tabung bernilai lebih kurang katakan 1 bilion ringgit. 1 bilion ringgit, boleh bayangkan 1 bilion ringgit dia laburkan ke dalam pasaran saham dan beberapa pasaran lain, mendapat keuntungan 20% contohnya, dia bagi balik kepada kita 5%. Jadi 15% tu dia simpan. Ada pelbagai strategi lah untuk bayar dia punya pekerja dan sebagainya. Kemudian untuk operation expenses, untuk dia pelaburan internally juga macam-macam. Jadi dia hanya pulangkan kepada kita sebahagian saja kerana fund manager ataupun pengurus dana akan dibayar mengikut performance mereka. Jadi kalau mereka pun ambil duit kita letak dalam pasaran saham, kenapa tidak kita sendiri ambil duit tu, kita sendiri melabur dalam pasaran saham. Pulangan tu terus dapat kat kita sendiri. Macam 20%, okey, boleh? Sabar dulu. Bunyi macam senang. Tapi sebab itulah bangunan tabung haji ni tinggi ni, ramai orang bekerja dalam ni sebab banyaknya kerja yang perlu dibuat untuk mendapat pulangan yang tinggi. Bukannya semata-mata masuk saham untung jual boleh kaya, tak tuan-tuan. Kita akan pergi secara perlahan-lahan dulu, tengok dulu. Sebab tu kita buat dua bahagian kita punya program ni, insya-Allah. Okey, kemudian simpanan tetap, fixed deposit di bank. Bank Harimau ke, bank Sotong ke, tak kisahlah kan, bank apa-apa pun. Modus operandi dia lebih kurang sama. Ambil duit kita, kemudian diusahakan dalam money market ke dalam pelaburan yang memberi pulangan yang lebih tinggi, kemudian dia bagi balik return kepada kita dalam bentuk dividen. Jadi di dalam tempat lain lagi adalah di Bursa Malaysia. Yang ini yang kita nak ceritakan pada hari ini, insya-Allah. Okay, so far so good. Kita nak masuk dalam saham. Apa itu saham? Okay. Jadi saham ni mudah katanya adalah pemilikan syarikat. Pemilikan syarikat. Jadi macam manakah dia pemilikan syarikat ni? Pemilikan syarikat ni, kalau tuan-tuan biasa, siapa yang biasa berniaga akan mudah faham. Yang tak biasa berniaga pun insya-Allah akan mudah faham kalau dengar penerangan saya. Okay? Okay. Contohnya, kalau kita mulakan perniagaan secara kecil-kecilan, saya ambil kita membuat perusahaan keripik lah, senang cerita kan, perusahaan keripik, City Keripik contohnya, Keripik City, Keripik City. Jadi saya ada modal mungkin dalam RM1,000, saya beli bahan-bahan untuk sediakan keripik, kemudian saya buat keripik dan saya jual dekat tepi jalan, ataupun jual dekat premis-premis saya lah, saya buka kedai ke, buka gerai ke, saya jual. Dapat keuntungan RM1,000 lagi contohnya. Jadi modal RM1,000, dapat jualan RM2,000, saya untung RM1,000. Jadi RM1,000 tu saya dapat. RM1,000 tu lah saya buat rolling balik ke, yang RM1,000 saya jualan dah RM2,000. Jadi sebahagiannya buat rolling balik RM1,000, RM1,000 lagi saya dapat keuntungan. Untuk bulan pertama. Bulan kedua ulang balik. Bulan ketiga ulang balik. Tetapi berlega-lega sekitar RM1,000-RM2,000 saja. Kemudian saya akan besarkan perniagaan saya daripada berniaga sendiri secara enterprise. Jadi bila kita buat syarikat kita sendiri, pastikan tuan-tuan berdaftar syarikat tuan-tuan dengan SSM, walaupun syarikat enterprise. Jadi bila dah berkembang maju, kita besarkan dia jadi syarikat sendirian berhad. Jadi bila syarikat sendirian berhad ni, dia ada pecahan saham. Jadi apakah saham? Saham ini adalah pemilikan, jumlah pemilikan syarikat. Sebuah syarikat akan mempunyai sebanyak 100% saham. Jangan buat kalut pula, jangan tanya kenapa tak boleh 120%, kenapa tak boleh 150%, jangan buat kalut. Kita ambil sesuatu komposisi itu sebagai 100%, hak mutlak dia, sebagai keseluruhan portion di dalam perniagaan tersebut. Okey? Okey. Jadi, pemilikannya 100%. Mungkin asalnya Puan Siti tadi dia buat keripik. Kemudian dia dah berkembang, dia buat sendirian berhad.
Dia perlukan partner sebab modal dia mungkin tak besar. Selepas tahun contohnya, dia dah ada keuntungan RM10,000. Tapi dia nak kembangkan syarikat dia jadi sendirian berhad, dia perlukan modal. Mungkin dia nak tambah equipment dan sebagainya, dia perlukan kawan kongsi, rakan kongsi. Jadi dia ajak saya masuk. Okay, saya kata saya boleh masuk, saya akan bagi juga RM10,000, you letak RM10,000, saya pun letak RM10,000, kita letak Krepek City Sendirian Berhad. Pemilikan Krepek City Sendirian Berhad ni adalah 50-50. Jadi dia ada 50%, saya ada 50% dengan modal RM10,000, RM10,000. Okey. Jadi bila perniagaan kita dah makin berkembang besar, keuntungan mungkin dah mencecah ratusan ribu masa tu, sebab lagi besar syarikat tu, lagi banyak equipment, lagi banyak tenaga kerja, lagi kompleks operasi syarikat dan sebagainya, kita pun ambil pekerja dan lain-lain, maka operasi dan juga pulangan biasanya akan lebih tinggilah. Jadi kita akan kongsikan kita punya sebahagian daripada penjualan tu untuk menguruskan operasi syarikat. Jadi sekarang ni, saya rasakan bahawa Krepek City ni, kalau mungkin sebelum ni kita jual di kawasan di area Selangor saja, saya nak jadikan dia sebuah brand international. Saya perlukan sebuah kilang yang lebih besar dengan equipment yang lebih canggih. Macam mana nak buat? Bila kita kira-kira, okey, mungkin modal kita perlukan sebanyak RM5 juta. Kita besar sikitlah. Tadi dah start kecil-kecil, kita kena ada vision yang jauh. Vision yang untuk kita kena ada dream yang kita boleh berusaha untuk capai sesuatu dream tersebut, dan kita berusaha keras untuk mencapai 5 juta. Jangan terkejut tiba-tiba alamak 5 juta pula kan. Okay, kita cerita biar besar sikit. Biar besar jiwa kita ni kan. Okay, duit tak ada. Cerita 5 juta, duit tak ada. So apa yang kita boleh buat adalah kita masukkan syarikat kita ni di dalam pasaran saham. Kalau di Malaysia, kita boleh masukkan di dalam Bursa Malaysia, tetapi kita perlu memberikan hak milik syarikat ni kepada orang lain. Itu dia punya kekurangan dia. So, saya berbincang dengan Puan Siti. Tadi Siti Krepek Siti Sendirian Berhad tadi, dia dah ada 50%, saya 50%. Sekarang ni kita nak offer saham kita ni. Contohnya saya nak offer kepada tuan-tuan. Okay, Puan Siti, you 40%, saya 40%, kita bagilah 20% kepada orang awam. Okay, katalah tuan-tuan nama siapa? Rizal. Okay, Cik Rizal. Cik Rizal 20%, dia nak beli saham syarikat kita ni, tapi dia nak letak sebanyak RM1 juta. Okay, setuju? Setuju, okay. Bagi RM1 juta. Kemudian ada orang lain lagi nak beli. Ada orang lain lagi nak beli dengan harga yang lebih tinggi. Sebab apa? Sebab perniagaan kita dah makin maju. Jadi perolehan kita setiap tahun pun makin bertambah. Syarikat ni nilai tinggi ni, tiap-tiap tahun dia boleh jual £1 juta. Jadi dia nak beli saham syarikat. Jadi macam mana? Kita masukkan, ini cara mudahlah, sebut cara mudahlah, secara untuk mudah faham. Jadi daripada syarikat enterprise, kita kembang jadi syarikat Sendirian Berhad, ada pemilikan 2-3 orang je, kemudian kita besarkan dia jadi syarikat berhad. Syarikat yang disenaraikan di dalam Bursa Malaysia. Jadi apakah itu yang disenaraikan di dalam Bursa Malaysia? Bermaksud tuan punya syarikat tu dia bagi saham dia dekat kita. Bukan dia bagi free. Jadi kita kena bayar mengikut harga semasa. Mengikut harga semasa. Okey, jadi itu bila kita beli saham syarikat, kita akan jadi pemegang saham dia. Kalau dulu dia ada keluarkan satu sertifikat. Sertifikat tu adalah sebagai menunjukkan kita adalah pemegang saham. Tapi sekarang dah tak ada lah sertifikat tu, original sertifikat tu dah tak ada lah. Okay, itu adalah sebagai menandakan bahawa kita adalah pemilik syarikat tersebut. Sekarang semuanya 100% secara online kalau tuan-tuan berdaftar dengan Melaka Securities ataupun M+ Online. Okay, so saya adalah reminder di M+ Online. So saya terlupa, terskip sekejap tadi. Okay, tak apa, nanti saya cerita balik macam mana untuk buka akaun dan sebagainya, macam mana nak jual beli saham dan lain-lain. Okay, jadi pasaran saham, bahasa Jawa pasaran saham. Bukan,
Bahasa Melayu pasaran saham, bahasa Jawa stock market. Canggih. Orang Jawa cakap stock market. Jadi stock market adalah pasaran saham. Apakah itu pasaran saham? Dia boleh diertikan sebagai tempat untuk menjalankan aktiviti jual beli sebahagian daripada hak milikan sesebuah syarikat. Jadi nama pun pasar, stock market, nama pun market. Orang Kedah panggil pasar market kan? Dia tak panggil pasar market. Tempat jual beli. Kalau pasar raya, tempat jual beli bahan-bahan basah, barang-barang dapur dan sebagainya. Stock market adalah tempat jual beli saham. Stok dalam erti kata saham ataupun equity, pegangan equity. Okey. Equity itu adalah hak milik lah, hak milik syarikat ataupun saham lah, kita panggil, kita sebut dia sebagai saham ataupun stok. Jadi pasaran saham tadi tempat jual beli. Saham pula saya dah terangkan tadi adalah hak milik sesebuah syarikat di dalam bentuk equity. Jadi tuan-tuan, kita dah kelas ni dah berapa lama ni, 20 minit ni, tuan-tuan dah kena canggih sikit lah. Kita kena sebut equity. Equity ataupun saham. Jangan milik syarikat pening. Saham ataupun equity. Jadi apabila anda membeli saham sesebuah syarikat, anda adalah mendapat secebis daripada sebahagian daripada syarikat tersebut. Bergantung pada modal, nanti saya akan sentuh sikit pasal modal. Lagi banyak pemilikan anda, lagi banyak saham yang anda pegang, jadi lagi besar pemilikan anda pemilikan saham anda di dalam sesebuah syarikat. Jadi ingat balik sebuah syarikat hak milik dia sebanyak 100%. Jadi dekat sini saya tak ceritakan secara detail, tetapi dia akan pecahkan syarikat ni kepada, dia boleh pecahkan ikut berapa banyak kuantiti. Contohnya 1 juta unit, 10 juta unit, 1 bilion unit, 10 bilion unit. Asalnya 100% memang 100%, tapi dia boleh pecahkan kepada unit-unit yang kecil mengikut kepada saiz syarikat. Jadi kita boleh beli 1 unit, 10 unit ikut pada kita. So contohnya macam ni. Ini sebuah syarikat gergasi dunia. M. Nama tak boleh sebut lah. Publicity ke apa semua kan. Okey. Sebuah syarikat M. Saya yakin kalau tuan-tuan dah drive dekat KL, dekat Selangor ni, setiap 15 minit, setengah jam mesti jumpalah kedai M ni kat tepi jalan ke dekat apa ni, petrol station ke apa kan. Mesti ada nampak lah. Jadi ini adalah sebuah syarikat gergasi bernilai ratusan bilion ringgit. Puluhan bilion US dollar. Jadi dia adalah syarikat yang disenaraikan di US. Dia tak senarai dekat Malaysia lah sebab ni syarikat US. Jadi bila kita beli satu saham dia, secebis saham ni, jadi pemilikannya 100% ni kita dapatlah. Mungkin saham dia ada sebanyak 1 bilion. Ini 1 bilion tuan-tuan. Kalau siapa yang tak pernah tengok nombor bilion, inilah susunan nombor untuk 1 bilion. Kita beli satu, kita ada satu pemilikan daripada 1 bilion. So ada lagi orang lain pegang 999 juta 999,999 unit lagi. Kita beli satu. Kalau kita beli dua, jadi ada orang lain lagi yang pegang yang selebihnya. Okey, saya harap tuan-tuan boleh faham berkenaan dengan pemilikan syarikat ini. Okey. So saya nak tunjukkan satu video ni supaya tuan-tuan lebih faham lagi berkenaan dengan saham ataupun pemilikan syarikat. Okey, sila ikuti video berikut. Makcik saja datang tengok-tengok bangunan makcik ni. Pasu bunga tu. Nanti alihkan ujung sana. Okey. Ini adalah salah satu iklan yang pernah keluar di kaca TV dulu. Jadi saya perlu berikan kredit kepada Amanah Hartanah Bumi Putra, AHB. Jadi macam mana AHB ni? Kalau tadi saya cerita pasal ASB, ini adalah AHB. Sama juga, kita beli unit daripada AHB, contohnya RM10. Jadi AHB ni dia kumpul duit kita banyak-banyak, dia akan beli hartanah. Amanah Hartanah Bumi Putra, contohnya dia beli satu bangunan, kemudian dia sewakan bangunan tu kepada orang, dan dia dapat pulangan daripada sewa tu, dia bagi pulangan kepada kita sebagai pemegang saham dalam bentuk dividen. Laju sangat ke saya cakap ni? Kalau laju tak apa tuan-tuan. Kita buat dalam bentuk video, tuan-tuan boleh ulang, tak ada masalah.
Kita beli satu saham dekat AHB. AHB gunakan duit kita ni secara kumpulan untuk beli sebuah bangunan. Bangunan tersebut disewakan, jadi dapat pulangan. Bila dapat pulangan, dia bagi balik pulangan tu kepada kita sebagai pemegang saham dalam bentuk dividen. Sama sahaja, exactly sama macam kalau kita beli saham. Kita beli saham sebuah syarikat tu gunakan, tapi dia bukan guna duit yang kita beli saham tu lah. Kita beli atas potensi dia. Dia ada sedikit technical kelainan sikit daripada bentuk EHB ni tadi. Tak apa, kita akan go through secara perlahan-lahan insya-Allah. Okay. So, apakah kelebihan melabur saham? Yang pertama sekali saya nak ceritakan, kita sekarang ni adalah sangat bertuah kerana kita hidup di zaman digital. Jadi apa yang tuan-tuan perlukan untuk melabur saham? Sekeping handphone saja. Saya tak tahu, tuan-tuan nampak? Sekeping handphone saja. Sekeping ke ataupun sebiji handphone saja. Dan juga talian internet. Kalau ada laptop lagi bagus, saya gunakan laptop. Sebab apa? Sebab sekarang semua transaksi pelaburan saham ni adalah berlaku secara atas talian ataupun online. Tak payah dah nak pakai offline. Kalau dulu tuan-tuan nak beli saham. Contohlah tuan-tuan nak beli saham, tadi kita dah cerita pasal tenaga kan. Tuan-tuan nak beli saham Petronas. Petronas sendiri tak ada saham. Dia ada Petronas Chemical ataupun Petronas Dagangan contohnya. Petrol station tu adalah Petronas Dagangan. Hello, saya nak beli ni Corimizer ni. Hello, saya nak beli saham Petronas Dagangan sebanyak satu lot. Satu lot 100 unit, sebanyak 100 unit. Okay, Remizer pun buatlah bagi charges apa semua, tuan-tuan kena bayar, kemudian dapat. Sekarang dah tak payah tuan-tuan, online saja. Kalau tuan-tuan tengok dalam platform nanti, bila tuan-tuan dah faham, dah start gunakan platform, tuan-tuan akan nampak transaksi berlaku dalam masa satu-satu beratus atau mungkin beribu transaksi berlaku. Okay? Jadi sekarang sangat mudah. Kelebihan tuan-tuan melabur saham pada waktu ini, pada zaman sekarang ni, kerana wujudnya teknologi dan juga wifi yang tuan-tuan ataupun internet connection yang kita boleh buat di mana-mana saja. Okay? Jadi kelebihan pertama adalah sebagai sumber pendapatan tambahan kita. Okay? Tuan-tuan, siapa-siapa yang masih bekerja, siapa yang tidak bekerja ataupun belum bekerja, tuan-tuan juga mungkin boleh start belajar sedikit demi sedikit berkenaan pelaburan saham dan jadikan dia sebagai satu medium untuk menambahkan pendapatan. Okey. Kemudian dia juga ada potensi untuk mendapat pulangan yang lebih besar berbanding simpanan di ASB tadi ataupun tabung haji ataupun di bank. Ini bergantung kepada individu lah. Ini bukan sebagai satu jaminan, tetapi ini adalah sebagai satu peluang. So kita dah tengok ramai daripada klien-klien saya daripada jadikan pelaburan saham ni sebagai satu sumber pendapatan sampingan, dah pun menjadi sebagai pendapatan utama. Tapi saya tak galakkan dulu tuan-tuan, belajar dulu, ambil masa belajar, sebab pembelajaran ni melalui satu proses yang panjang. Jadi hari ini sebagai pengenalan dahulu. Kemudian kita akan mendapat tambahan ilmu di dalam bidang korporat, sebab sedikit sebanyak bila kita terlibat dalam pelaburan saham ni, kita nak kena tahulah berkenaan dengan syarikat. Kalau kita nak beli saham tenaga, kita nak tahu Tenaga Nasional ni buat bisnes apa bisnes lain yang dia buat, apa lagi aktiviti-aktiviti dia yang dia boleh dapat untung. Kita nak cari syarikat yang boleh buat untung supaya bila dia untung, dia akan bagi kita pulangan dari bentuk dividen dan juga daripada kenaikan harga saham. Ini kita akan sentuh bahagian kedua nanti. Okay? Tapi macam mana pun, ilmu, apa saja jenis ilmu, terutamanya ilmu pelaburan, saya amat galakkan tuan-tuan banyakkan bahan bacaan dan dapatkanlah ilmu daripada mana-mana sumber saja. Nanti saya ceritakan juga kelebihan-kelebihan kalau sama-sama di dalam tim saya nanti, insya-Allah. Tak ada kos pun tuan-tuan, insya-Allah. Okay. Kemudian dia juga kita boleh tetapkan sebagai pelaburan jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Masa saya awal-awal jadi remiser dulu,
ramai klien-klien saya asuh-asuh, anti-anti daripada area setapak. Jadi dia pun dah buat pelaburan ni lama. Dia beli, kalau macam anti-anti ni zaman-zaman dulu diorang suka beli apa ni, saham sebuah bank, public bank saya sebutlah kan, senang. Public bank, dan mereka sebenarnya tak tengok pun performance syarikat turun naik, tapi mereka beli itu hanyalah sebagai pelaburan untuk anak dan cucu. Dia beli, kadang-kadang dia buka akaun untuk anak dia pun tak tahu, tapi anak dia pun dah besar lah sekarang kan. Anak dia pun tak tahu. Dia beli tiap-tiap bulan duit jadi dapat, dia beli je, dia simpan je. Dan saham tersebut bila saya buka dia punya portfolio dia, jumlah dia dah berjuta lah, dah jutaan ringgit. Hanya dengan masuk sedikit-sedikit tiap-tiap bulan, dan dia yakin dengan syarikat yang bagus, dia masuk syarikat yang bagus, tiap-tiap tahun pulangan dia tinggi-tinggi public bank. Jadi nilai dia jadi berkembang. Kita akan tengok nanti macam mana modal ni boleh berkembang di dalam pasaran saham. Kebebasan kewangan ni bukan satu janji, tetapi boleh dicapai dengan usaha, dengan cara yang betul insya-Allah. Okey, dan saham juga adalah sebuah harta yang produktif. Tuan-tuan boleh jual beli bila-bila masa. Katakan hari ni tuan-tuan nak jual beli, esok tuan-tuan nak jual, boleh. Tuan-tuan nak beli hari ni, nak pegang lama. Kalau tuan-tuan yakin dengan satu company, contohnya Mr. DIY, baru masuk dalam pasaran saham. Tuan-tuan selalu beli barang dekat Mr. DIY kan? Itulah tuan-tuan fikir, daripada aku beli barang kat Mr. DIY, baik aku jadi pemilik syarikat DIY. Tuan-tuan pun beli saham dia, simpan 10 tahun, tengok apa jadi dekat saham dia. Okey. Dan mudah dalam menguruskan portfolio ni sebab sekarang semuanya secara online. Okay, dan kita punya support group, kita akan bagi bantuan lah insyaAllah. Video-video macam ni, kemudian kita ada video-video lain lagi dalam grup-grup, macam mana nak mulakan pelaburan saham, nak masuk duit, nak keluar duit, nak dapatkan untung dan sebagainya. Okay, so ini saya nak tunjukkan sedikit lah macam mana pelaburan sebanyak RM10,000 hasil pulangan di dalam tempoh 20 tahun. Okay. Ini adalah gambaran yang diberikan oleh Bursa Malaysia. Bukan saya reka. Ini adalah projection yang sesuai kepada orang awam. Contohnya kalau kita letakkan duit 4% di dalam fixed deposit ataupun simpanan tetap, sebab yang memberikan pulangan sebanyak 4% setiap tahun, dibandingkan dengan pulangan 10% di dalam pasaran saham, kita gunakan apa yang kita panggil sebagai compounding ataupun compound interest. Compound interest ni maksudnya macam ni. Kalau saya simpan RM10,000, kemudian saya dapat pulangan 10% sebanyak RM1,000, tahun depan saya melabur balik RM11,000, bukan RM10,000 lah. Jadi RM11,000. Jadi tahun berikutnya 10% tu adalah berdasarkan RM11,000. Maka dia akan makin berkembang dan berkembang, makin besar. Jadi mungkin tuan-tuan nak dapat gambaran yang lebih jelas, saya tunjukkan dalam bentuk table lah. Table ni saya buat siap-siap. Yang tadi slide tadi Bursa Malaysia yang bagi ya, bukan saya. Nanti orang kata, oh ya ke boleh dapat. Okay, kita tengok sendiri macam mana pengiraan dia. Jadi dalam pasaran saham ni kita kena tak perlu mahir pun, tapi bolehlah untuk kira-kira tambah tolak serba sedikit kan. Kan nanti kan dah untung, tiba-tiba terkonfuse sendiri, terasa rugi pula. Padahal untung sendiri yang tak faham kan. Jadi macam mana pun kenalah ulang kaji sikit, bahagian tambah tolak darab bagi darjah 2, darjah 3. Itu je saya minta. Okay, so contohnya kita mulakan dengan RM10,000 dekat sini. Pulangan sebanyak 10% tahun depan, maka dapat RM1,000. Jadi RM1,000, modal permulaan untuk tahun kedua adalah RM11,000, dapat lagi 10% dapat RM1,100. Jadi modal permulaan dah jadi besar 12,100. Kita pump balik banyak ni, dapat 10%, 10% tambah dapat banyak ni. Jadi berulang selama 20 tahun. Jadi berulang selama 20 tahun, pulangan akhir adalah sebanyak RM67,275 kalau kita mula dengan RM10,000 sekarang. Okey. Kalau kita mula dengan RM10,000 sekarang, pulangan 10% setiap tahun, ini adalah yang paling basic lah, yang paling sikit lah kan.
10% setiap tahun. Kalau tuan-tuan dalam grup ke apa semua, tuan-tuan akan tengok ada je orang yang buat 1% setiap hari, 2% setiap hari. Kalau bernasib baik 10% untung satu hari. Tapi kena ingat, bila ada potensi untung 10% satu hari, ada juga potensi untuk rugi 10% dalam satu hari. Jadi sebelum kita nak semangat terlebih semangat, saya pun macam tuan-tuan dulu, first time dengan saham, kemudian buka newspaper. Masa tu newspaper masih aktif lagi cerita pasal saham ni. Tengok kenaikan harga saham. Kalau aku masuk 10,000 aku dapat banyak ni apa semua kan. Semangat. Bila dah ada account terus trade. Bila trade ataupun mulakan melabur tu, rugi tuan-tuan, rugi. Sebab masuk dengan semangat, bukan masuk dengan ilmu. Nanti saya akan ceritakan macam mana kita boleh mendapat ilmu dan siapkan membuat persediaan untuk memasuki pasaran saham. Free saja untuk 2 video yang saya akan berikan kepada tuan-tuan pada hari ini, insya-Allah. Okey, dia pusing balik. Dia nak menggaru perasaan bagi masuk saham cepat-cepat kan. Okey. Mungkin ada di antara tuan-tuan ni otai-otai ataupun orang lama yang mungkin dah pernah dengar pasal saham tapi tak tahu apa benda saham, ataupun ada stigma bahawa saham ni haram ke halal ke, macam berjudi ke, boleh ke tak boleh ke. Jadi sebelum nak masuk halal haram ni, saya nak ceritakan bahawa pelaburan saham ni, apa yang pelaburan kita buat ni, tuan-tuan kena beli melalui Bursa Malaysia. Saya yakin ramai tuan-tuan dah kenal ataupun pernah dengar perkataan Bursa Malaysia, dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Security. Bila ada perkataan Suruhanjaya tu, macam Suruhanjaya Pencegah Rasuah, Suruhanjaya apa lagi? Even polis pun ada Suruhanjaya dia sendiri. Untuk mengawal selia polis-polis ni kan, ada macam-macam Suruhanjaya kan. Menunjukkan bahawa ini adalah badan antara badan tertinggi di dalam hierarki negara. Jadi dia diperbadankan, ada undang-undang yang mengawal selia, maka mereka memberi lesen kepada seorang-orang macam saya. Sekiranya berlaku apa-apa yang tak betul, saya bagi advice salah tu biasalah. Itu analis cerita lain kan. Tapi kalau saya bagi, contohnya saya bagi jaminan pulangan 100%, tuan-tuan masuk rugi, tuan-tuan boleh report saya. Ini yang nak tahu ni, bahawa kita dah ada sistem. Jadi tuan-tuan tak perlu risau. Okey, adakah halal ke haram ke? Kita tengok apa kata Majlis Penasihat Syariah. Okey, ini adalah apa yang disebut pada tahun 1997. Spekulasi adalah tindakan beli pada harga rendah dan jual pada harga tinggi. Okey, jadi itu walaupun dalam saham ni ada spekulasi, apa-apa saja perniagaan pun ada spekulasi. Tapi sejauh mana risiko spekulasi tersebut diceritakan dalam ni. Tuan-tuan boleh baca. Kalau saya pergi laju sangat pun tak apa, tuan-tuan boleh pause. Ini kelebihan bila kita buat video ni. Sebab dulu bila saya pergi pergi seminar kan, semangat pergi seminar ramai-ramai, bayar sampai 3-4 ribu, seminar 2 hari, belajar benda ni juga. So saya bagi free. Lepas tu tak faham, tak boleh catat pula lagi kan, tak sempat, duduk pula bersiku-siku pula lagi sebelah kan. So jadi tuan-tuan ini duduk dengan selesa, boleh faham insya-Allah. Kalau tak faham boleh ulang balik. Okay, so secara ringkasnya macam ni. Siapa yang malas nak baca, dengarkan petikan daripada program Nadi Equity. Awal tadi saya dah ceritakan, saya merupakan seorang hos rancangan Nadi Equity di Bernama News Channel. So lupa nak bagi tahu, ni kat kiri dan kanan saya, yang belah ni adalah saya punya sertifikat Malaysia Board of Record tadi. Ini adalah award saya tadi, lupa nak bagi tahu. So tuan-tuan ingat apa benda pula kiri kanan ni kan. Dan ini pula adalah petikan daripada program TV saya Nadi Equity yang saya kendalikan beberapa tahun dulu. Jadi dengarkan macam apakah pandangan panel Syariah Suruhanjaya Security Malaysia. Selamat kembali ke Nadi Equity. Kita kini berada di segmen ketiga, segmen nak tahu. Pada minggu ini kita mempunyai tetamu istimewa yang akan membincangkan mengenai pelaburan saham patuh syariah. Saya ingin menjemput Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, Pengarah Urusan Elza Syariah Solution Senderan Berhad. Selamat datang ke Nadi Equity, Dr. Zaharuddin. Alhamdulillah, terima kasih. Apa khabar doktor hari ini? Baik, alhamdulillah. Okey, so kita hari ini nak membincangkan berkenaan dengan pelaburan saham patuh syariah. Jadi mungkin soalan pertama yang tetamu penonton nak tahu,
apakah itu pelaburan saham patuh syariah ataupun adakah pelaburan saham ini adalah satu perkara yang patuh syariah? Bismillah, alhamdulillah. Jadi dari sudut pandangan ulama-ulama terkemuka di dalam dunia hari ini, memang betul saham ini tidak wujud dalam bentuk yang hari ini pada zaman baginda Nabi SAW dan selepasnya, iaitulah zaman salafus saleh. Maka hari ini telah wujud satu pasaran saham yang mana orang ramai boleh melabur dalam syarikat-syarikat yang berpotensi bagus dan dibuat dalam bentuk pemilikannya dalam bentuk yang agak unik, ya. Tidak semacam partnership ataupun rakan kongsi zaman dahulu. Zaman dulu dia meniaga barang yang real. Betul. Hari ini dia agak berbeza, tetapi apa aplikasi yang dibuat hari ini telah pun dibincangkan oleh para ulama dunia, antaranya Majmu' Fiqhul Islami, satu ulama fiqh sedunia, AUFI ataupun Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution yang pusat di Bahrain. Lalu keputusan dan juga Dalah Al-Barakah di Saudi. So keputusan mereka, majoriti menganggap pelaburan dalam satu saham itu adalah harus, ya, dengan ada syarat-syaratnya. Jadi kesimpulannya hukumnya harus, dan kalau kita dah labur, apa yang perlu kita buat atau kita nak labur, kita mesti tahu saja cara dia, bagaimana nak pasti tak jatuh ke dalam pelaburan yang tak patuh syariah. Walaupun pelaburan saham itu sendiri boleh, tapi ada kriteria-kriteria yang menjadikan dia terkeluar daripada keharusan. Okey, jadi itu adalah petikan sebahagian daripada interview saya dengan Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, sahabat saya daripada tahun berapa, 2018, 2017. Kita banyak program-program yang bursa. Jadi sampai sekarang pun kalau tuan-tuan selalu ikuti Dr. Zaharuddin, semua program-program saham beliau kebanyakannya memang saya lah yang bawa. Boleh ikuti Facebook Dr. Zaharuddin Abdul Rahman ataupun Facebook Syariah Screener ataupun Facebook page Jom Saham. Kita ada banyak beberapa lagi page-page yang berkaitan dengan pelaburan saham. Facebook page saya kat bawah ni, Izrul Zainal Abidin. Adalah maklumat serba sedikit dan termasuk juga rakaman video ni yang panjang, lebih kurang setengah jam atau 20 minit. Interview saya berkenaan dengan pelaburan saham patuh syariah bersama Dr. Zaharuddin. Jadi ini cuma nak memberikan enlightenment kepada sesiapa yang mungkin ragu-ragu. Adakah pelaburan saham ni patuh syariah? Especially bila banyak sangat scam-scam kat luar sana, bahkan muka Dr. Zaharuddin pun selalu kena orang buat poster scam, masuk 5,000 boleh dapat 30,000. Banyak sangat dah. Saya pernah buat laporan polis pada bulan puasa tahun lepas. Masa tu rancak orang kena sebab baru start PKP 1 masa tu. Jadi bila orang ramai duduk kat rumah, scammer-scammer ni rajinlah buat program-program mengarut ni, gunakan muka-muka orang yang dikenali ataupun tokoh-tokoh keuangan dan sebagainya. Jadi saya terpaksa buat laporan polis. Okey. So jadi saya harap tuan-tuan jelas adakah halal ke tidak, patuh syariah ke tak pelaburan saham ni. Dekat Bursa Malaysia kita ada lebih 1,000 syarikat yang disenaraikan termasuk warrant. Ini kompleks sikitlah, tapi kita cerita secara general. 1,000 lebih kurang 1,000 lebih syarikat ataupun 900 lebih syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Selain daripada syarikat yang tuan-tuan kenal, syarikat biskut contohnya Hapseng ada, kita ada AirAsia, kita ada Tenaga Nasional, kita ada Telekom Malaysia ataupun TM, banyak syarikat-syarikat yang besar, Axiata, DG, Celcom, Axiata, Maxis dah tak ada. Jadi banyaklah syarikat tuan-tuan boleh pilih. Lebih daripada 70% adalah syarikat patuh syariah. Jadi kalau tuan-tuan buka akaun syariah ataupun Islamic account, automatik tuan-tuan tak boleh beli Carlsberg. Jangan buat benda pelik-pelik. So saya sarankan untuk pembukaan akaun, tuan-tuan boleh gunakan link di bawah ni, tinyurl.com/m+cds. Saya ada bagi dah macam mana cara-cara untuk membuka akaun, dan akaun ni adalah di bawah saya. Maksudnya tuan-tuan akan menjadi klien saya, insya-Allah saya akan guide sebaik mungkin untuk tuan-tuan faham apa itu pelaburan saham, macam mana nak jual beli, dan setiap hari di dalam support group pun kita ada membincangkan counter-counter berpotensi berdasarkan teknikal dan juga fundamental ataupun news yang keluar. Okey, so saya harap tuan-tuan jelas background berkenaan pelaburan saham, apa itu saham,
adakah saham patuh syariah. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita menambahkan pendapatan, mencari macam mana kita nak membuat pulangan yang lebih besar. Itu tapi bergantung kepada risiko kita sendirilah. Macam mana kita nak dapat pulangan yang lebih besar selain daripada kita letakkan pelaburan kita di tempat-tempat lain contohnya. Okay. So, macam manakah proses untuk kita mula melabur saham? Yang pertama, tuan-tuan kena ada akaun CDS, Central Depository System. Akaun CDS ni adalah akaun di Bursa Malaysia. Tuan-tuan tak boleh pergi ke Tenaga Nasional contohnya. Saya nak beli saham, 5 biji saham. 5 unit saham saya nak beli. TNB tu tengok semacam je, kau dah kenapa nak beli saham kat sini? Orang bayar bil ada lah kan. Jadi nak beli saham dia ada tempat dia. Kita nak beli sotong, nak beli kangkung pun ada tempat dia. Bukan pergi kedai tayar. Kedai-kedai juga. Tapi kedai pasar raya ataupun kedai yang jual sotong dengan kangkung. Nak beli saham kena pergi pasar yang jual saham, stock market, pasaran saham. Kena ada akaun yang boleh jual beli saham. Jadi tuan-tuan buka akaun CDS. CDS ni bersama dengan Bursa Malaysia tetapi di-attach ataupun disekalikan dengan trading account di M+. Saya adalah seorang remiser di M+, ataupun Melaka Securities. Jadi tuan-tuan kena faham, tuan-tuan boleh buka di investment bank, bank-bank besar seperti Maybank, CIMB dan sebagainya, ataupun buka bersama M+, ataupun bersama dengan broker-broker lain. Saya adalah broker, itu adalah bank. Jadi apa beza bank dengan broker ni? Tuan-tuan boleh buka satu akaun CDS dengan setiap broker pun boleh. Bezanya adalah daripada segi servis dan juga charges. Ada dalam video-video saya yang sebelum ni saya menceritakan berkenaan dengan charges di Melaka Securities ataupun M+ Online. Kami menyediakan charge yang paling murah. Terutamanya untuk intraday trading. Jual dan beli hari yang sama. Ini kalau mungkin siapa yang masih blur-blur, masih jam lagi, tak apa. Saya hanya maklumkan bahawa broker saya M+, tuan-tuan punya kos jual dan beli itu adalah yang paling murah. Saya boleh katakan paling murah. Kalau tuan-tuan beli dengan bank, contohnya tuan-tuan buka akaun dengan bank, tuan-tuan nak beli saham Petronas dagangan, ada bank yang kenakan charge pembelian sebanyak RM42. Ada yang kenakan RM24. Dengan M+, dengan saya kenakan charge RM8 saja. Murah tak murah? Berapa banyak beza tu? Bayangkan kalau tuan-tuan beli 10 saham dalam satu bulan, berapa banyak dah untung tu. InsyaAllah saya akan terangkan lebih detail untuk brokerage ataupun charges ni di dalam video-video yang lain. Okay, kemudian tuan-tuan dah ada account, tak kisah dengan mana-mana broker. Kalau siapa yang berminat nak buka dengan saya, gunakan link di bawah ni. Dalam ni dah ada dah. Kita bagi step by step macam mana nak buka account. Account dah siap, tuan-tuan boleh masukkan modal. Dengan M+ lagilah senang tuan-tuan. Tuan-tuan masukkan modal gunakan FPX transfer saja. Macam tuan-tuan beli online, saya nak masukkan RM100. Klik transfer RM100 masuk dalam account M+. Kemudian tuan-tuan boleh gunakan sistem M+ untuk beli dan jual saham. Lepas dah untung, katalah lepas sebulan tuan-tuan nak keluarkan untung, boleh keluarkan balik duit tu ke dalam account savings tuan-tuan. Senang saja, sekarang ni semua online. Tak berapa lama dululah, 2-3 tahun lepas, banyak lagi proses manual, nak kena isi borang, nak kena bagi tahu remiser, dah masuk duit. Sekarang tak perlu tuan-tuan, saya boleh bagi sokongan kepada tuan-tuan secara online saja. Lebih mudah, lebih cepat dan tuan-tuan lagi senang faham. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh faham penerangan saya daripada awal sampai sekarang, macam ni lah insya-Allah saya akan terangkan balik benda-benda yang mungkin tuan-tuan kurang jelas. Insya-Allah boleh faham lah. Kalau tak faham boleh ulang balik. Okey. Berapakah modal yang sesuai untuk melabur saham? Ini adalah sebenarnya subjektif. Yang penting, yang pertama, mengikut kesesuaian status keuangan masing-masing. Jangan kita tengok orang lain mula dengan 10,000, kita nak mula dengan 10,000. Kita tengok orang lain mula dengan 5,000, kita nak mula dengan 5,000. Ikut kesesuaian kita tuan-tuan. Gaji dia tak sama, gaji kita tak sama. Anak dia tak sama berapa orang anak kita. Bini, bini cerita lain. Itu masing-masing hal sendiri. Dia punya tanggungan tak sama dengan tanggungan kita.
Kedudukan kewangan kita tak sama. Cuma saya boleh memberi sedikit mungkin guideline lah berapa nilai yang sepatutnya bermula sebagai permulaan, tetapi yang paling penting adalah kita gunakan duit lebihan. Contohnya, kalau gaji tuan-tuan sebanyak RM3,000, tuan-tuan kena tolak dulu semua expenses, nak bayar rumah, bayar kereta, beli susu anak, bayar isteri, nak pergi duit dapur dan sebagainya. Adalah balance mungkin RM800, RM700. Daripada RM700 tu mungkin itulah, ataupun RM500. Jadi RM500 itulah duit nak makan ke, nak enjoy sikit dan sebagainya. Tuan-tuan mungkin boleh asingkan duit yang lebihan ni, sebab kalau tuan-tuan tak termasuk duit simpanan tuan-tuan dah asingkan. RM500 ni biasanya tuan-tuan gunakan untuk enjoy lah contohnya kan. Jadi mungkin bulan tu tak perlu enjoy, simpan letak tepi dulu sikit, RM300 atau RM400. Maknanya tuan-tuan hanya mengurangkan duit enjoy, bukan duit kegunaan ataupun komitmen bulanan. Okey, kerana apa? Kalau sekiranya apa-apa saja yang terjadi, bukan terjadi kat pasaran saham. Pasaran saham ni insya-Allah ada sampai bila-bila. Kalau tuan-tuan rugi dan sebagainya, tuan-tuan hanya hangus duit lebihan tuan-tuan saja. Jadi saya punya advice, tuan-tuan mulakan pelaburan sekitar RM1,000 ke RM2,000. Kenapa RM1,000 dan RM2,000? Saya akan ceritakan lebih lanjut dalam video yang berikutnya nanti. Secara ringkasnya adalah kita nak cari syarikat ataupun kaunter-kaunter yang berpotensi, yang steady, yang stabil. Biasanya harga dia lingkungan dalam 30 sen, 40 sen, 50 sen, 60 sen, macam itulah. 40 sen ke 60 sen. Jadi kalau dengan RM1,000, okay, saya ceritakan kalau dengan RM1,000, tuan-tuan beli syarikat bernilai 40 sen contohnya. Okay. Tuan-tuan beli syarikat bernilai 40 sen. Tuan-tuan boleh beli saham syarikat tersebut sebanyak lebih kurang 25 lot. 25 lot ni, pengiraan detail dia kita akan cerita kemudian. Kalau saham tersebut naik 1 sen, tuan-tuan dah untung sebanyak RM25. Jadi kalau tolak charges, kalau dengan M+ tadi baru RM8, RM8, RM16, tuan-tuan ada untung lagi sekitar RM10 lebih kurang. Itu kalau tuan-tuan mulakan dengan RM1,000. Jadi lagi besar modal dia, lagi besar keuntungan dia, lagi besar potensi untuk membuat untung, tapi lagi besar juga potensi untuk rugi. InsyaAllah kita akan guide tuan-tuan sedikit demi sedikit macam manakah untuk kita meningkatkan peluang kita untuk membuat pulangan di dalam pasaran saham. Tetapi kalau tanya berapa modal yang sesuai untuk melabur saham, saya katakan lebih kurang RM1,000 ke RM2,000 sebagai permulaan. Okey. Dan jangan gopoh, kalau sekiranya tuan-tuan belum ada RM1,000, tuan-tuan set aside dulu, letak tepi dulu duit berapa yang tuan-tuan ada, kumpul sikit-sikit. Jangan gagah nak masuk RM200-300 boleh tuan-tuan. Kalau tanya orang lain boleh. Mula dengan RM200-300, tetapi ianya tidak berbaloi sebab ada kos-kos transaksi dan sebagainya, dan tuan-tuan kena tunggu saham tersebut naik tinggi baru tuan-tuan untung. Kalau dia turun sikit, tuan-tuan rugi banyak. Lama-kelamaan tuan-tuan akan penat dan kemungkinan besar akan berputus asa. Jadi, siapa yang rasa nak follow advice saya, sediakan lebih kurang RM1,000 untuk permulaan. Okay. Kalau belum cukup, maknanya tuan-tuan belum bersedia. Jadi sebab itu kita adakan sesi ini dalam 2 bahagian. Kalau mungkin tuan-tuan rasa, oh berat ni RM1,000 kan. RM1,000 tu bukan tuan-tuan beri pada saya. Bukan beri pada bursa, bukan beri pada sesiapa. Dia duit tu akan masuk dalam akaun tuan-tuan. Tuan-tuan beli saham, untung ke tak untung, duit tu ada dalam akaun tersebut. Katakan tuan-tuan masuk dalam akaun tu, tuan-tuan tak nak beli saham. Tuan-tuan rasa nak pakai balik duit tu RM1,000, boleh keluarkan, tak ada masalah. Tak ada siapa yang pegang duit tuan-tuan. Ia adalah sebagai akaun saja, macam tuan-tuan buka akaun bank. Okay, so jangan risau. Kita dah ada structure, kita ada Suruhanjaya Security, kita ada bursa, kita ada broker, kita ada remiser macam saya. Jadi ada sebarang masalah tuan-tuan boleh cari kami semua ni. Okay. Alright, jadi amat penting. Sebab tu saya kenalkan diri daripada awal tadi. Apa-apa berlaku tuan-tuan boleh cari saya insya-Allah sebagai remiser tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan buka broker lain, tempat lain, tuan-tuan carilah orang tersebut kan. Okay. Alright. Okay. Jadi anda sudah faham berkenaan dengan pelaburan saham. Anda juga sudah mengetahui serba sedikit saham ni patuh syariah ke tidak patuh syariah.
dah boleh faham beli saham ni bermakna beli pemilikan syarikat. Jadi adakah anda sudah bersedia? Kalau anda bersedia, rasa semangat nak tahu lebih lanjut berkenaan saham ni, tadi baru kita cerita overview saja, pengenalan saja. Saya akan ceritakan serba sedikit teknik asas macam mana kita nak cari syarikat yang berpotensi. Bukan 1000 kaunter dekat bursa tu kita nak beli 1000, tak. Jadi kita nak tahu, kita nak cari saham apa, syarikat apa yang berpotensi untuk memberi pulangan kepada kita. Jadi sebelum saya nak habiskan, saya sediakan part 1 ni selama lebih kurang 1 jam, part 2 juga lebih kurang 1 jam. Jadi kita ada 2 jam saja untuk memberi penerangan asas kepada tuan-tuan. Tuan-tuan jangan buang masa pergi seminar berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu. Akhirnya tuan-tuan rasa pelaburan saham bukan untuk tuan-tuan, kena bayar pula beribu-ribu. Saya dah kumpulkan semua pengalaman saya ceritakan kepada tuan-tuan secara percuma. Satu je saya minta, kalau tuan-tuan rasa video saya bermanfaat, edarkan dan sebarkan video ni supaya orang lain juga mendapat manfaat secara percuma. Saya inginkan saham akhirat sekarang ni. InsyaAllah tuan-tuan juga akan mendapat bahagian saham akhirat. Sekiranya ilmu ini bermanfaat, tuan-tuan sebarkan dan edarkan kepada orang lain. Saya memberi amanah ni kepada tuan-tuan. Okay? Anda kata tuan-tuan tengok video, sekurang-kurangnya 2 jam je. Kalau tuan-tuan rasa bukan, tak sesuai untuk tuan-tuan, dah lah free. Dapat ilmu lah serba sedikit kan, lebih kurang. Tak nak teruskan, sudah habis cerita. Tapi kalau nak teruskan, tuan-tuan dah tahu, dah ada ilmu, dah ada persiapan. Jadi langkah permulaan untuk buka akaun, sila pergi ke link di bawah ni, tinyurl.com/m+cds. Ada penerangan langkah-langkah cara-cara buka akaun dan sebagainya. Buka akaun ni RM11 je tuan-tuan, bukan saya yang dapat, memang itu adalah charge di bursa. Okey. Jadi sekiranya tuan-tuan rasa ada manfaat dan tuan-tuan boleh teruskan, jumpa anda di video seterusnya, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda. Terima kasih sekali lagi. Selamat maju jaya kepada semua.